Datuk Yang Pertua, soalan Jelebu nombor 1. Sila Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Yang Pertua, terima kasih pada sahabat saya YB Jelebu. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kampar pada 11 November 2020 dan juga Yang Berhormat Pulai pada 26 November 2020 dan juga 2 Disember, dan Yang Berhormat Besut pada 8 Disember 2020 yang dilihat mempunyai kaitan dengan tindakan Amerika Syarikat terhadap produk sawit keluaran Feldan Global Ventures FGV. Ahli Yang Berhormat, Jemaah Menteri pada 4 Jun 2020 telah memutuskan untuk menangguhkan kemasukan pekerja asing dalam negara. Dasar terkini ini adalah bertujuan bagi mengekang kes jangkitan virus COVID-19 daripada terus meningkat di samping memperkasakan rakyat tempatan dalam sektor ekonomi termasuk di sektor peladangan. Dan kerajaan berharap dasar ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan di sektor peladangan. Dan dasar ini adalah penyelesaian jangka masa panjang bagi isu-isu buruh asing yang di sektor peladangan dan komoditi yang dibangkitkan terutamanya di peringkat US. Untuk ekspor produk sawit Malaysia ke Amerika Syarikat secara amnya tidak menghadapi sebarang masalah kecuali sekatan dagangan yang dikenakan ke atas produk sawit negara keluaran syarikat FGV bermula 1 Oktober 2020. Oleh itu, sekatan produk sawit Malaysia yang dikenakan Amerika Syarikat ini tidak memberikan kesan signifikan kepada sektor tersebut pada masa ini. Dan dimaklumkan bahawa FGV hanya menghantar atau mengeksport minyak sawit sekitar 40 tan saja setahun dengan nilai lebih kurang 120,000 setahun. Dan kalau kita lihat pada angkanya dengan jumlah keseluruhan ekspor 3 juta million tan oleh FGV di Amerika Syarikat hanya bernilai 0.0013% sahaja. Dan untuk makluman juga, data menunjukkan bahawa ekspor sawit Malaysia ke Amerika Syarikat antara Mei hingga September 2020 ialah 292,940 tan metrik tan, dan itu lebih tinggi berbanding 292,011 tan pada tempoh yang sama tahun 2019. Tuan Yang Pertua, lebih pula bertanya tentang sejauh mana kebenaran dakwaan US Custom Border Protection berkaitan FGV menggunakan tenaga buruh paksa. Pihak FGV telah mengeluarkan kenyataan media bagi menjawab dakwaan ini. Untuk makluman, Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat telah mengeluarkan Withhold Release Order bagi mengenakan sekatan terhadap import minyak sawit dan produknya dari FGV pada 30 September 2020. Dan itu adalah berbangkit isu yang lama pada tahun 2015 lagi. Sekatan dikeluarkan berdasarkan petisyen yang dikemukakan oleh beberapa buah badan bukan kerajaan kepada pihak CBP berkaitan penggunaan buruh paksa dalam proses penggunaan produk sawit syarikat FGV. Namun, kesahihan dakwaan tersebut masih belum dapat disahkan dan kita memerlukan platform yang adil untuk menentukan keadilan dalam isu dakwaan ini. Tuan Yang Pertua, untuk makluman juga sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek, kerajaan akan membantu menyelesaikan isu berkaitan kekurangan tenaga kerja asing ini melalui pelonggaran syarat bagi permohonan pertukaran majikan PTM. Tuan Yang Pertua, isu buruh paksa dan buruh kanak-kanak di ladang sawit bukan isu baru. Sektor sawit Malaysia telah disenaraikan oleh United States Department of Labour iaitu USDOL sebagai sektor yang menghasilkan barangan menggunakan buruh paksa dalam senarai tahunannya. Dan senarai tahunan yang bertajuk The Department of Labour's List of Goods Produced by Child Labour or Forced Labour seperti yang diperuntukkan di bawah The Trafficking Victim Protection Reauthorization Act bermula pada tahun 2009. Pada tahun 2014, sektor sawit Malaysia bukan sahaja disenaraikan sebagai sektor yang menggunakan buruh paksa, tapi juga buruh kanak-kanak di ladang sawit dan penyedaran tersebut kekal sehingga kini. Undang-undang Malaysia jelas tidak membenarkan sebarang bentuk penyeksaan, penindasan, keganasan fizikal dan seksual terhadap mana-mana pekerja di semua sektor di Malaysia. Walau bagaimanapun, penyimpanan pengenalan diri pasport oleh majikan berkemungkinan berlaku atas dasar keselamatan setelah mendapat persetujuan daripada pihak pekerja. Namun perkara ini merupakan salah satu ilmu buruh paksa seperti yang digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Jalan penyelesaiannya ialah memastikan majikan tidak menyimpan pasport pekerja. Salah satu kaedah yang dilakukan oleh sebagian besar syarikat beranak sawit ialah menyediakan tempat khas penyimpanan pasport dan pekerja berhak untuk mengikuti pasport itu pada masa sahaja. Dan kerajaan Malaysia sememangnya amat menitik beratkan prinsip keadilan
dan sosial pekerja dengan penguasaan undang-undang perburuhan dan juga akta-akta yang menjaga kebajikan pekerja. Isu teknikal seperti isu pasport tadi perlu dijelaskan kepada pihak syarikat yang mana ia adalah termasuk dalam salah satu elemen buruh paksa yang mungkin tak disedari oleh syarikat sendiri. Dan kementerian melalui MPOB akan terus giat mengadakan program advokasi pada pihak industri untuk menjelaskan perkara yang sebegini. Untuk FGV pula, oleh kerana FGV merupakan pemain industri sawit Malaysia yang utama, di mana rantaian pengeluaran produk sawit FGV turut melibatkan hampir 100,000 orang peneroka Felda di seluruh negara dengan keluasan tanaman sawit berjumlah 432,721 hektar. Maka kementerian mengalih-alihkan langkah yang telah dibuat oleh FGV untuk menyelesaikan segala isu ini dengan pihak Amerika Syarikat. Syarikat ini telah mengadakan sidang mesyuarat secara maya pada bulan Oktober 2020 dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat bagi mendapatkan penjelasan berhubung sekatan ini. Kementerian difahamkan pihak CBP dilihat positif dalam menyelesaikan isu ini dan akan pertimbangkan untuk mengemukakan petisi membatalkan perintah tahanan pelepasan, dan petisi ini perlu disertakan dengan laporan audit daripada firma pengauditan pihak ketiga yang boleh dipercayai oleh dan juga adil. Oleh yang demikian, FGV akan melantik jurus audit bebas dalam masa dekat. Pada masa yang sama, pejabat MPOB di Amerika Syarikat turut berhubung dengan pihak berkuasa di sana untuk menyusuli perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan tambahan pertama, Jelebu. Datuk, ini betul. Oleh kerana ini adalah merupakan antara isu yang sangat penting terhadap komuniti negara. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang berkenaan. Untuk rekod, Datuk, ini betul. Suka saya rekodkan dalam Dewan ini. Pada 30 September 2020, Datuk, ini betul. Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat telah mengumumkan bahawa pihaknya telah mengharamkan kemasukan minyak sawit dari FGV selepas siasatan selama setahun. Jurucakap CBP Brenda Smith berkata siasatan mendapati bahawa terdapat petunjuk pekerja FGV telah ditindas secara fizikal dan seksual, ditakutkan dan gaji mereka ditahan di samping Dewan Penggunaan Tenaga Buruh dan Kanak-kanak. Datuk Yang Pertua, pada 8 Oktober selepas mengadakan beberapa perbincangan dengan pihak FGV, pihak Amerika Syarikat telah mengeluarkan kenyataan. Apa dia kenyataannya? Kenyataan untuk mempertimbangkan petisyen untuk pembatalan perintah pelepasan tahanan WRO terhadap minyak sawit dan produk sawit. Soalan saya, Datuk Yang Pertua, saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Adakah pihak kementerian khususnya FGV telah mengenal pasti asas ataupun sumber yang diterima oleh pihak Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat sehingga mereka mengeluarkan pelbagai tuduhan yang tidak berasas terhadap FGV? Itu yang pertama, tu yang betul. Yang kedua yang sangat penting sekali lagi ialah, adakah pihak kementerian melihat Akta Lembaga Minyak Sawit Malaysia 1998 yakni Akta 582 masih lagi relevan dan mencukupi dalam mengawal selia hal ehwal yang berkaitan dengan minyak sawit di Malaysia secara tidak langsung ataupun menjadi pemampan bagi tuduhan seperti yang telah dilaksanakan terhadap FGV? Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Jelebu. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelebu. Saya dimaklumkan bahawa FGV telah berulang kali berurusan dengan CBP ini dan pelbagai dakwaan yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat dijawab secara bertulis. Tetapi proses jawapan dan juga jawapan balas itu berlaku isu yang panjang dan saya difahamkan bahawa mereka masih lagi dalam proses berbincang dalam perkara ini. Adapun isu yang dibangkit Yang Berhormat tadi, adakah undang-undang yang sedia itu mampu? Bagi saya sangat mampu. Bahkan kalau kita lihat pada kaedah yang kita buat sekarang, mengurusi certification kita itu MSPO, cukup sebenarnya sebagai satu bukti bahawa kerajaan Malaysia sangat menekankan apa sahaja perkara melibatkan keadilan dan kebajikan bagi buruh paksa. Dan bagi saya isu yang paling besar ialah bagaimana dasar yang kita kemukakan. Bagi saya dasar yang dikemukakan oleh kerajaan baru kita ini, kerajaan PN, iaitu mengekang atau menyekat kemasukan pekerja warga asing ini ke dalam negara kita untuk tempoh COVID ini adalah satu penyelesaian masa panjang yang boleh kita tangani sebarang isu berkaitan dengan isu buruh paksa dan juga child labour sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, Menteri.